Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Sebelum akak meneruskan dengan story akak mohon jasa baik korang untuk like, share dan subscribe untuk channel ni. Terima kasih. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini akak hanya ingin berkongsi satu sahaja kisah seram, di mana kisah seram ni berkisarkan tentang perjalanan sekumpulan sahabat ni menuju ke Cameron Highland. Kalau korang sudi nak dengar, jom bersama akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tajuk untuk kali ni, trip ke Cameron Highland. Kisah Cameron Highland ni terjadi pada Mac 2016. Kisah kali ni dilalui oleh seorang student student IPT bersama kawan karib dia. Student ni dikenali sebagai Rin dan kawan dia tu dikenali sebagai Nuzi. Mereka ada join satu trip ni untuk ke Cameron Highland. Trip ni bukan trip yang dirancang. Nuzi dibagi tahu pada Rin pun last minute. So Nuzi cakap pada Rin, geng kawan-kawan sekerja Nuzi ni nak ke Cameron Highland pada petang 2 Mac. Kira macam mereka ni main terjah je pada masa tu. Masing-masing tak plan apa-apa pun. Janji mereka semua tu sampai dekat Cameron Highland. Disebabkan Rin ni dia tengah buat tesis time tu, so dia memang tak ada kelas. Bolehlah dia ikut nak mengular ke mana je. Kebiasaannya memang macam tu lah selalunya pun dia buat tau. Nak dijadikan kisah, Nuzi ni pula dia tak nak pergi seorang diri dengan geng-geng dia tu. Dia pujuknya si Rin ni. Rin pun pada mulanya dia rasa malas sangat nak ikut sekali. Sebab malam sebelumnya tu, Nuzi dah ajak pergi karaoke, balik pula pukul 3 pagi korang. Burung hantu pun dah balik tahu sebelum tu. Tapi mereka tu melarat sampai pukul 3 pagi. Kalau mak bapak Rin tahu ni, dia balik lewat macam tu, tak pasal-pasal. Kena marah berdas-das dia dengan bapaknya tu. Mereka bertolak ke Cameron pada waktu malam sebab siang hari geng Nuzi ni masuk kerja. Kalau gerak siang, confirm lah tak ke mana-mana mereka nanti. Padan naik, lepas tu sampai atas bukit tu, lepas tu turun balik semula, balik. Macam tu lah gayanya. So, mereka gerak malam dengan beraninya walaupun gege-gege je. Malam tu sebelum bertolak ke Cameron Highland, Nuzi dan geng dia habis kerja dalam pukul 10.30 malam. Lepas tu mereka kena kira pula duit barulah boleh balik. Biasalah kan, kerja minimart. Mereka habis kira duit dalam pukul 11 malam. Lepas tu bermulalah episod tunggu masing-masing. Masing-masing balik ke rumah ambil pakaian masing-masing. Dah tak rancang kan. So, mereka terpaksalah pergi balik ke rumah masing-masing ambil pakaian. Terpaksalah menunggu antara satu sama lain. Jadi, mereka bajetnya berkumpul semula dalam pukul 11.30 malam. Mereka melepak dekat warung makan sampai pukul 12.30 malam. Lepas tu, time tu, Rin dia memang dah bengang. Sebab dia memang dah stay kat situ lama. Dia dah dimaklumkan oleh kawan dia tu. So, dia memang dah standby lah. Selama badak je, Rin cakap pada masa tu, bila nak tolak ni? Tunggu sampai siang ke kita ni? Ke nak tidur kat sini? Lepas tu barulah semua tu gelabah lipas, mulalah bergerak masing-masing. Mereka semua naik 2 biji kereta. Seorang kereta kawan Nuzi yang naik bersama dengan kawan Nuzi yang lain. Nama kawan Nuzi tu Syahirah, macam tu. Syahairah. Kak pun confused.
Tapi settlenya panggil Aira je lah. Rin dia naik kereta dengan kawan Nuzi yang namanya tu Mia. Termasuk Rin ada 3 orang lah yang naik sekali dengan Mia. Maknanya sekarang ni Mia, Rin, Nuzi dan Luf. Gitu. Masa gerak tu mereka masuk dekat highway lah kan. Bila dah mulai masuk highway lebih kurang jam pukul 1 lebih. Jam tempatan tahu korang, bukan jam antarabangsa. So nak naik ke Cameron Highland tu pula Mia ambil jalan kampung. Nama tempat tu Rin dia dah lupa. Dia cuma ingat dekat jalan tu ada sekolah rendah. Lepas tu Rin tak biasa dengan Mia dan Luf ni. So dia tak adalah borak sangat dengan diorang masa tu. Nuzi pula dia dah menjelajah entah ke mana negara pergi tak tahulah. Dah lena betul baring dekat atas peha Rin. Baik punya landing kepala time tu. Katanya lah dia memang penat sangat kerja. Apa-apa je lah. Semasa melalui highway tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku. Tak ada pun kelihatan apa-apa yang menakutkan. Walaupun ramai tau yang bagi tahu dekat Duke Highway tu keras. Kat situ banyak benda yang mistik macam tu kan. Tapi Alhamdulillah masa tu tak ada apa-apa berlaku. Tapi korang, semasa kereta yang dipandu Mia tu masuk ke jalan kampung tu, tiba-tiba ada 2 buah kereta berkejaran tau. Satu kereta Protowira, satu lagi kereta Wajar. Dah lah guna high beam. 2 buah kereta tu dia overtake kereta Mia. Walaupun jalan kampung tu bengkang bengkok, diorang stay lagi saling nak memintas tau. Boleh lagi nak memintas kereta Mia tu. Kedua-dua kereta tu pula memang laju gila korang. Seolah-olah tak kisah kalau diorang tu accident ke, masuk dalam semak bagai ke, masa kereta-kereta tu overtake memintas kan, kereta Mia masa tu masih dalam keadaan stabil lagi lah. Tak adalah nampak Mia tu macam dah rasa tergugat ke. Mia okey je, dia drive selamat. Macam tu. Rin dia pandang tau dekat kereta tu sebab dia bengang kot. Asyik kena high beam sebelum ni. Rupanya korang, kereta-kereta tu tak ada pemandu korang. Dalam kereta 2 biji tu kosong. Dua-dua, ni dah jadi 4. Dua-dua kosong. Jangan kata pemandu, penumpang lagilah tak ada. Ush, meremang oh. Macam mana Rin boleh tahu kereta tu kosong? Korang mesti terfikir juga kan, macam mana dia boleh tahu kosong kan? Kereta tu dalam gelap, laluan kampung, mesti gelap kan? Macam ni korang, lampu dalam kereta tu tengah on. Dua-dua kereta tu sama je, terang, jelas sangat. Dekat dalam kereta tu memang kosong. Sebab masa tu dua-dua kereta tu lampu memang nyala, sengaja dinyalakan. Macam tu lah, seolah-olahnya memang seolah-olah macam nak menakut-nakutkan kepada mereka ni. Rin dia senyap je. Sebab dia tengok juga lain kan. Dia tengok pada sahabat-sahabatnya, kawan-kawan dia ni lah. Dia anggap kawan-kawan lah kan. Dia tengok mereka masing-masing tak respon. So, mereka memang tak nampak. Jadi, Rin dia tak nak bagi tahu kepada Mia dan Luf. Agak-agak kan, apa akan terjadi kalau Rin bagi tahu mereka? Mahu juga hilang kawalan Mia yang memandu time tu kan. So, Rin dia kawal diri dia sendiri dan dia tak ambil pot pun dengan apa yang dia nampak. Dia buat tak tahu je. Selepas tu, perjalanan mereka seperti biasa. Sehinggalah mereka mula masuk ke jalan naik ke Cameron Highland. Semasa naik tu, Mia turunkan cermin tingkap kereta dia tau. Sebab dia dengan Luf, konon-konon ni nak ambil angin malam tu kan. Dia nak feel ala-ala macam duduk dekat negara sejuk lah. Gitulah. Ala-ala macam Mak Saleh macam tu. Sabar je lah. Dua orang tu enjoy lah sama-sama, feel happy kan. Rin jugalah yang dah terkesan dengan 2 biji kereta tadi. Tak lama lepas tu, kereta Wira dan Wajar yang tadi follow diorang, memintas diorang tu, muncul semula. Korang dah pintas kot, takkan
muncul balik. Agak-agak lah kan. Sekali lagi, kereta tu nak memintas kepada mereka. Kali ni, kereta-kereta tu memintas betul-betul dekat, selekoh tajam masa naik bukit. Masa tu lah Luf cakap, kereta 2 biji ni lepas terbalik, tergolek gaung, baru tahu menyesal. Mia disahut menyambung lagi tau. Siapa yang nak kutip sisa diorang kalau jatuh gaung? Lepas tu, diorang masing-masing gelak. Gelak besar tak ingat dunia tau. Sedangkan Rin, dia yakin sangat bahawasanya kereta tersebut adalah kereta yang sama yang dah mereka lintas. Maksudnya kereta telah lintas mereka sebelum tu tau. Cuma mereka berdua ni, maksudnya kawan yang berdua tadi ni, dia tak alert tau. Then selepas tu mereka sampai dekat satu tempat ni, ada jambatan. Mula-mula jumpa selekoh, lepas tu ada jambatan kecil je. Semasa dekat selekoh tu ada pondok kecil kat tepi, dekat tempat orang asli letak hasil hutan untuk dijual. Korang pernah tak lalu dekat nak menuju Cameron Highland? Akak pernah tau. Memang situasi yang digambarkan tu memang akak boleh bayangkan sangat-sangat. Mereka lalu kat situ malam. Dah malam memang gelap lah korang. Mana ada orang asli yang stay duduk kat situ nak meniaga. Memang tak adalah kan. So Rin ni abaikanlah kan. Dia tak naklah fikir yang bukan-bukan kan. Buat apa dia nak fikir? Keadaan dah semakin okey. So dia tak tahu je. Rin punyalah syok masa tu. Dia tengok bulan purnama dekat KL. Manalah boleh tengok bulan secantik macam tu. Inilah peluang dia nak tenangkan jiwa dia. Sebelum melalui selekoh tu, Rin dia ada perasan tau. Ada dahan kayu sebesar lengan bayi. Kecil je. Kecil je, bukan lengan akak. Lengan bayi terjuntai tau dekat jalan sebab tanah kat situ dia macam tergolongsor sikit. Lepas dahan tu, pokok kecil tu tadi. Dia lalu pokok pula dah. Pondok kecil. Alah, tersasul lah kak. Minta maaf, bulan puasa. Lepas tu kan, barulah mereka ni akan lalui jambatan kecil tu. Macam tu lah dia. Betul-betul sebelah jambatan tu ada papan tanda besar tau yang menunjukkan berapa kilometer lagi untuk sampai ke Cameron Highland, Berincan, Latak Iskandar dan seangkatan dengannya. Rin dia ingat semua benda yang dia lalu sebab dia ni jenis mudah sesat. So, di mana-mana je dia akan sesat. Tak kira lah kat mana-mana sekalipun. Tapi nasib baik jugalah kan. Masa tu bukan dia yang drive. Kalau dia yang drive, confirm ke lain lah perginya. Macam tu lah. So, sambung balik cerita. Pertama kali tau, lalu jambatan kecil tu, Rin dapat tengok air sungai kecil je ada dekat bawah jambatan tu. Air sungai yang mengalir tenang je dekat bawah jambatan tu. Cantik korang. Masalahnya korang, dekat situ gelap. Macam mana Rin boleh nampak air sungai? Cahaya bulan pun tak masuk time tu. Dia sendiri pun tak tahu macam mana nak jelaskan. Boleh bayangkan tak? Sungai apa yang dia nampak jelas tapi dalam gelap gelita. Jadi dia sendiri pun macam lah, dia nampak. So dia rasa macam mana nak explain lah. Tak tahulah macam mana nak explain kan. Kalau explain kan macam tak logik pula. Tapi itulah realitinya. Dia nampak anak sungai. Lepas tu mereka semua ni, maksudnya di kereta ni dah melepasi jambatan tu. Mereka lalu satu tempat ni tau. Tempat ni akak beritahu dia berkabus. Kabus yang tebal sangat. Bila nak masuk kawasan tu, akak macam boleh agak lah kat mana. Dekat situ memang nampak kabus tebal sangat. Kemudian kan sekali lagi diorang ni naik selekoh dan sekali lagi dia nampak tau. Dahan yang dia nampak tadi, pondok yang dia nampak tadi pun sama juga. Ada juga. Dia lalu lagi. Jambatan tadi yang dia lalu nampak anak sungai cantik semua tu pun, dia lalu lagi. Apa dah jadi ni korang? Apa sebenarnya dah berlaku? Lebih kurang kali ketiga, dia lalu lagi dekat tempat tu.
Kali keempat, Rin dia nekat nak tengok papan tanda yang besar yang dia cakap tadi. Sah. Memang mereka ni dah berpusing-pusing dekat kawasan yang sama. Berkali-kali duk pusing tawaf dekat tempat tu juga tak sampai-sampai. Masuk kali kelima, Rin nampak tahu pandu arah yang sama juga. Rin yakin. Dia cakap dengan Mia, "Dek, bukan kita dah lalu ke dekat ni? 5 kali kot kita dah lalu." Budak Mia ni pula, dia macam baru bangun dari tidur tau. Sedangkan dia drive, tapi dia boleh macam tu. Boleh, tergamam, tersentak macam tu. Pelik. Dia terus tanya kepada Luf. Sebab mungkinlah dia drive je lah kan. So bila dah tersentak macam tu, dia tanyalah kepastian kepada Luf. Betul ke Luf? Betul ke? Luf jawab simple je. Tak tahu. Aku tak tahu. Masa ni lah pula Mia ni dia nak tanya kepada Rin, "Akak nama apa ya?" Dan time tu baru nak tanya nama. Rin dah buat muka macam enemy. Tak puas hati dah. Muka macam, time ni nak bergurau ke? Jawab Rin pendek je. Rin. Lepas tu, dia tanya lagi. Nak panggil Rin ke macam mana? Lupa pula awal-awal tadi nak tanya. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Duk nanya-nanya macam mana orang cerita sekarang ni, kita dah sesat pusing-pusing. Panggil Rin je lah, ikut suka hati kau lah. Jawab Rin. Mia, dia tanya Rin lagi. Rin, macam mana Rin boleh tahu kita dah lalu dekat sini 5 kali? Rin jawab, mudah je korang, simple je. Korang tengok papan tanda tu. Cuba korang tengok jambatan dengan pondok tu. Korang tengok ikut bulan dan dahan tu. Korang tengoklah. Korang tengoklah pandu arah yang ada kat sini. Lepas tu korang fahamlah sendiri. Nak diterangkan lagi. Masa tu lah baru Luf ni bersuara. Yelah, papan tanda tu aku nampak tau tadi. Masa mula-mula kita lalu ikut jambatan. Itulah papan tandanya, memang aku nampak. Jadi, Rin cakap dekat Mia tau. Kita dah dekat sini nak sejam. Mia pun dia pandanglah pada Rin dari rear mirror, maksudnya cermin tengah tu kan, sebab Rin duduk belakang. So dia pandang arah Rin ni seolah-olah macam dia tengok Rin tu macam hantu yang menumpang kereta mereka tu waktu malam macam tu. Terbaliklah pula kan. Dia rasa macam pelik lah budak Rin ni, macam mana dia boleh tahu banyak benda kan. So Rin dia sambung kata-kata pada Luf. Tadi aku mesej abah aku bagi tahu naik Cameron malam ni. Masa dekat send mesej tu pukul 2.15 pagi. Sekarang dah 2.50 pagi. Mia bila dia dengar, dia senyap je. Dia apa lagi? Dia ambil handphone dia. Dia teruslah call Aira, kereta yang satu lagi. Aira cakap lah dengan dia bahawasanya dia tak tahu apa-apa. Dia follow Mia dari tadi lagi. Dan mereka pun tak perasan apa-apa pun pasal sekeliling tempat tu. Mereka sendiri pun tak tengok apa yang Rin tengok. So mereka tak tahu. Jadi untuk pengetahuan korang semua, Rin ada selitkan dekat sini supaya kita semua kalau drive, tak kira malam ke siang ke, tolong alert dengan sekeliling kita kalau pergi mana-mana tempat. In case jadi macam ni, itulah rujukan kita. Okey, akak sambung. Berbalik kepada kisah mereka ni, selepas semua mereka dalam kereta tu dah seolah-olah terbangun kan daripada mimpi, kecuali si Nuzi tadi yang memang dah tidur nyenyak, tak tahulah dah sampai ke dunia mana, dari negeri ke dunia lain tak tahulah. Baru mereka sedar bahawa mereka telah melalui jalan yang sama berulang-ulang kali. Mereka teruskan perjalanan tau. Dan mereka lalu di jambatan yang sama. Aneh kan? Sebelum ni, mereka nampak dekat situ ada kabus tebal yang Kak cakap tadi. Tapi kali ni, kabus tu dah tak ada korang. Tak lama selepas tu, mereka pun lalu dekat kedai depan air terjun Lata Iskandar.
Masa tu Nuzi dia bangun sebab Rin kejutkan dia banyak-banyak kali. Lenguh kot peha nak bertahankan dengan kepala si Nuzi tu. Penat kot. Jadi dia kejut lah kawan bangun. Macam tu. Nuzi bangun je. Dia terus bebel dekat Rin. Kau ni kenapa banyak bergerak? Macam tu dia marah-marah macam tu kan. Dia bebel-bebel. Lepas tu Rin cakap lah dekat Nuzi. Kau ni membebel je kan? Macam budak kecil bangun tidur minta susu je. Tiba-tiba lepas tu korang, Nuzi ni ketawa. Ketawa dia lain macam betul korang. Ketawa macam mengilai pun dia. Masa Mia dia dengar Nuzi ketawa tu, Mia tiba-tiba dia jadi syok. Dah lah time tu dia yang drive. Lepas tu nak hadap dengan ketawa Nuzi tu. Dia rasa dah tak sedap hati dah. Duk-dak kan. Dia tanya dekat Rin ni, Nuzi okey ke? Ke Nuzi mengigau? Rin pun jawab, Nuzi okey je. Jangan risau. Kau drive je. Nuzi okey. Macam tu. Rin dia cuba nak tenangkan keadaan sebab dia tak nak ada kekalutan apa pun. Janji selamat sampai sebab situasinya masih gelap. Selepas tu, Nuzi senyap dari gelak ketawa dia. Alhamdulillah. Nuzi dah sambung tidur dah. Dia seolah-olah macam mengigau lah kot. Sengaja macam nak buat mereka ni cuak tau. Mia dia dah mula fikir yang bukan-bukan pada masa tu. Nuzi ni dia tak sengaja untuk menyusahkan keadaan. Kalaulah Nuzi kerasukan masa tu, memang Rin ni dia akan campak je si Nuzi tu daripada tingkap kereta. Lepas tu dia akan biarkan je. Tak ada dia nak kisahkan. Tidur je kerjanya kan. Selepas lalu Lata Iskandar, mereka lalu lagi satu selekoh tau. Jalan ke Cameron kan memang selekoh sana, selekoh sini, jalan bukit. Siapa pernah pergi memang tahulah jalan dia macam mana. Semasa dekat selekoh tu, tiba-tiba pula muncul helak bagi high beam. Isyarat dia, tandanya dia nak memintas. Korang bayangkanlah, dia nak memintas dekat selekoh tajam pula tu. Mia pada awalnya memang dia tak bagilah kan. Sampailah mereka sampai dekat satu jambatan ni, barulah Mia bagi helak tu pintas. Mia jadinya. Semasa dia memintas tu, Rin dia tak pandang tau pada helak tu. Sebab dia dah serik. Lepas tu helak tu terus je pergi ke depan pintas diorang kan. Masa tu mereka terkedu. Sebab selepas helak tu memintas, mereka pelik kenapa tak nampak cahaya dari helak tu. Walhal helak tu berada dekat satu selekoh yang mana depan sikit je dari mereka. Tak jauh pun korang. Maknanya kalau ikut logik akal, helak kan besar. So mereka mesti nampak helak tu dengan jelas tau. Lagi pula kedudukan helak dengan jarak kereta mereka tu memang agak dekat. Mustahil sangat-sangat helak tu boleh lenyap macam tu je. Takkanlah helak tu terbang sampai mereka tak perasan. Jadinya sekarang ni, sebelum helak tu pintas kan, mereka ada nampak satu cahaya kereta sedang menuruni melalui selekoh tu. Maknanya kereta tu sedang menuruni bukit. Mereka ni menaiki bukit. So, kalau helak lalu dekat situ, pemandu kereta tu, dia mesti nampak juga kan helak tu. Kereta tu akan berselisih dengan helak tu semasa helak tu memintas mereka. Mia ni dia buat acah-acah berani tau. Dia buat something supaya kereta tu terpaksa stop kereta dia. Lepas tu Mia dia ambil kesempatan tu untuk tanya dengan brother yang drive kereta tu, sama ada brother tu ada nampak ke tidak helak yang pecut daripada bawah tadi naik ke atas. Brother tu cakap tak ada. Memang tak ada lah. Takkan nak cakap ada kan. So memang jelas dan nyata bahawa helak yang mereka nampak tu memang tak kelihatan oleh brother yang sedang menuruni bukit tu. Macam mana pula abang tu nak jawab ada? Sebab masa tu kan Mia dia seolah-olah macam mengharapkan brother tu jawab ada, minta ada macam tu kan. Tapi tak ada. Pelik kan korang?
Okey, tak apa. Untuk memuaskan hati Mia ni, dia call Aira tau. Minah tu pula, dia tanya balik pada Aira, mana ada Hela overtake kau orang? Kau orang ngigau agaknya, Mia. Macam tu pula. Dah dikatakan Mia ni mengigau. Mia yakinlah. Bukan Mia je, Rin pun ada sekali. Mereka yakin memang ada Hela lalu. Tapi kereta Aira yang dekat belakang pun memang tak perasan. Semua orang jadi senyap tau dalam kereta tiba-tiba. Mereka teruskan juga perjalanan dan tiba-tiba Luf ni dia melawak tau. Dia sempat cakap, Hela tu dah melingkup masuk gaung. Settle. Tak payahlah nak fikir macam-macam. Kita atas jalan ni. Tapi Mia dia senyap je dengan muka risau dia. Walaupun kawan dia cuba untuk tenangkan dia. 10 minit selepas tu, Luf mula pening. Lepas tu Luf dia termuntah. Tersembuh habislah dekat atas kereta. Dalam kereta tu lah segala jenis mak nenek yang dia dah makan sebelum tu. Sampaikan Rin yang duduk dekat seat belakang pun memang dah kena muntah. Macam tu lah. Lepas bagi dia minyak angin, dia masih lagi rasa mual, rasa pening. That's why lah dia cakap tak payah fikirlah pasal Hela tu. Sebab pening kepala lah. Mia dia sempat usik sambil dia cakap tau, berapa bulan dah Luf? Macam tu. Dia bergurau. Luf dia rasa macam nak menyumpah pun ada dekat Mia tu kan. Tapi memandangkan dia tu dalam keadaan tak larat. Cuma apa yang Rin nampak, kelat jugalah muka si Luf tu. Geram juga kan. Perjalanan mereka diteruskan lagi dan mereka sampai di kawasan pekan dekat Cameron tu. Mereka berhenti depan Hotel Miko. Lebih kurang macam tu lah, Hotel Miko. Agak-agak nama hotel tu kan. Dekat situ, Rin dia pergi bersihkan bekas muntah Luf. Lepas tu, sambil-sambil tu lah, Mia dibazirkan air mineral dalam kereta dia untuk bersihkan bekas muntah Luf yang menyaluti kepada kereta kesayangan dia. Macam tu lah. Bila dah berhenti dan berkumpul, Aira dengan kawan Aira ni rupanya kereta diorang pun memang dah terkena tempias muntah si Luf ni. Punyalah banyak keluarnya kan. Haru biru jadi malam tu. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Masa ni pula lah si Nuzi ni asyik cakap, bising lah, tempat ni berdesing, panas. Dah lah dia cakap tu kuat. Dia cakap dia tak pandang pun, tapi dia tahu nak merungut je kat situ bising. Selepas tu mereka ada dengar tau bunyi macam dahan pokok depan mereka ni ada orang yang goyang-goyangkan. Macam tu lah, pokok tu bergoyang-goyang tau. Tak logik lah pokok yang besar macam tu boleh digoyangkan oleh orang sengaja ke tak sengaja ke. Memang tak logik lah. Mereka pun saling pandang antara satu sama lain. Lepas tu mereka tengok balik semula dekat pokok tu. Lepas tu kan mereka nampak tau ada benda putih dekat pokok tu. Jadi mereka tak tahulah benda apa tu sebab masing-masing dah gelabah semua masuk dalam kereta. Jadi memang tak boleh nak dikonfirmkan benda putih tu apa dia. Mia dia pun start kereta dia. Lepas tu dia carilah parking dekat tempat lain sebelum dia bercadang nak naik ke kawasan yang tinggi lagi, dekat atas lagi. Sampailah dekat tempat yang ada banyak kedai makan dan juga hotel. Masa itulah dia cadangkan mereka semua ni cari tempat menginap. Sebab mereka nak mandi, nak rehat kan sebelum mereka ni buat aktiviti lain. Lagipun dia kan drive, so dia rasa agak penat kan. So mereka ni yang mana drive ni, maknanya Mia ni dia drive lagi naik tinggi lagi atas sampailah mereka lalu dekat Cameron Highland Resort. Dan seterusnya dia masuk dekat satu simpang. Depan simpang tu ada papan tanda kecil je, dia tertulis for private use only. Naik je mereka dekat bukit tu, mereka masuk ke kawasan yang sebelah, di mana sebelahnya tu lagi jalan denai tau. Rin dia cakap dekat Mia supaya patah balik sebab dekat hujung tu
melewati jalan mati. Dia tak percaya. Si Mia ni, dia tak nak percaya, dia terus je drive sampailah mereka tu sampai dekat hujung jalan. Dan hujung jalan tu memang betul-betul dekat satu pokok besar sangat korang, yang mana dekat pangkal pokok tu dia macam hitam-hitam macam tu kan, sebab rasanya macam lumut kan, hitam-hitam lumut macam tu. Malam tu kan dia masih gelap lagi, so mereka ni memang tak nampak lah dengan jelas. Mereka gambarkan macam tu lah, hitam-hitam lumut kan. Harapkan cahaya lampu kereta je lah pada masa tu nak suluhkan pada pokok tu. Gitu je lah. Lama juga tau kereta Mia ni berhenti betul-betul depan pokok tu. Rin dia cakap dekat Mia, tempat ni seram, mesti Aira marah nanti, baik kita cepat keluar dari sini. Dia dah cakap dah. Dalam masa tu jugalah Aira tiba-tiba call tau dekat Mia ni. Lepas tu Aira, betul lah dia cakap, marah-marah. Dia marah lah si Mia ni, dah kenapa naik sampai situ, tempat yang bukan dia orang nak pergi pun. Love pula, dia asyik suruh Mia ni, berhentilah kereta weh, berhentilah, cari jalan keluar, aku nak muntah ni, aku nak muntah ni, nak muntah sangat dah dia, memang dia tahan sangat dah kan. Mia ni dia bukan tak nak berhenti, tapi memang dia tak nak berhenti lah. Bukan kata bukan dah, dia dah meremang nak berhenti buat apa. So dia U-turn dekat satu tempat ni yang ada pondok kecil. Lepas tu dia drive keluar dari tempat lepak depan Sunbird Hotel lah, macam tu lah. Dia lepak je dalam kereta. Lepas tu kan dekat Sunbird Hotel tu dia parking sekejap, dia lepak je dalam kereta dia. Masa lepak dalam kereta tu, mereka memang dengar tau dengan jelas ada bunyi orang mengheret rantai besi yang besar. Bayangkan, clear. Bunyi dia bingit sangat-sangat, menyakitkan telinga. Mia dia dah tak senang duduk dah. Manakala Nuzi dengan Love dah rasa berada di alam lain tau. Dia dah rasa macam lain macam daripada awal lagi. Dekat pokok besar tu lagi dia dah nasihat si Mia ni, tapi Mia ni dia gain. Lepas tu pergi pula ke hotel tu. Kan dah kena. Mia dia tanya dekat Rin, okey ke kat belakang? Rin cakap lah, aku okey. Mereka masa tu dia borak-borak sikit sebelum dikejutkan dengan bunyi hentakan kuat atas bumbung kereta mereka. Bam! Tiba-tiba korang, angin tak ada, ribut tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba kereta mereka dihempak. Mereka 4 orang bergegas tau keluar dari kereta sebab nak tengok apa yang dah terjadi. Manalah tahu, kot ada someone ke sengaja langgar kereta mereka kan. So mereka ambil inisiatif, beranikan diri keluar juga. Bila keluar je, tak ada nampak apa-apa pun. Nak kata orang tak ada, nak kata hantu pun tak ada. Mia dia cepat-cepat ajak semua ni masuk balik dalam kereta. Selepas mereka masuk balik dalam kereta tu, mereka dengar bunyi ada orang mengheret besi sekali lagi dekat atas jalan tar. Macam itulah. Mereka kuatkan juga diri masing-masing. Lagipun jam dah menghampiri waktu subuh. So mereka agak rasa macam berani sikit. Bunyi itu lenyap bila dah pukul 6 pagi. Rin pun dia tak tahulah apa benda yang mengusik mereka malam tu. Bertubi-tubi pula tu. Nasiblah mereka ni jenis bukan gegar yang lemah semangat. Kalau lemah semangat, tak sampai dah mereka atas puncak bukit tu. Pagi tu mereka check in 2 bilik. Mereka berehat sekejap. Tengah hari mereka plan berjalan-jalan dekat kawasan situ sekejap. Dan mereka nak balik semula ke KL. Tapi kan masa dalam bilik hotel tu, Nuzi dia bising-bising tau. Suruh Rin tu cepat-cepat mandi. Sebab time tu Rin dah tak tahan kan. Dia dah rasa rimah. So dia mandi dulu. So bila Rin dah agak macam terleka dalam bilik air kan. So Nuzi pun dia macam bising-bising macam tu. So cepat-cepat macam tu.
Rin ingatkan si Nuzi ni nak pergi mandi. That's why lah Rin cepat-cepat lah dia nak mandi ala kadar je kan. Rin keluar. Lepas dia habis mandi tau, Nuzi rupanya duduk dekat hujung katil sambil pandang dekat satu sudut. Senyap je. Rin buat tak tahu je lah dengan si Nuzi tu. Masa tu Aira pula masuk mandi. Disangkakan tadi Nuzi nak masuk mandi, rupanya Aira yang masuk. Tak apalah, dia masuk kan. Tiba-tiba Nuzi bangun, dia tarik tangan Rin, ajak keluar dari bilik hotel. Orang boleh bayang ke tak apa yang Rin tengah pakai masa tu? Rin tak sempat pun nak sarungkan dengan pakaian yang tebal. Dia stay pakai, tapi pakaian nipis je lah. Rin terpinga-pinga. Tak tahu sebab apa kawan dia tu jadi macam tu. Nuzi, dia ajak turun ke lobi tau. Dekat lobi, Nuzi dia cerita kepada Rin ni, dia nampak lembaga besar duduk sebelah Aira masa Aira tengah tidur. Lembaga tu pandang dekat Nuzi sebelum lembaga tu gaib. Bila Rin keluar dari bilik air, maksudnya sekarang ni yang diketuk-ketuk panggilkan si Rin tu sebenarnya dia nak mengelak daripada lembaga tu. Setengah jam lepas tu, Rin dia ajak Nuzi naik balik semula ke bilik mereka. Nuzi mula-mula dia tak nak. Tapi sebab Rin cakap, aku sejuk, aku nak tukar seluar, boleh tak jomlah naik, aku nak sarung seluar ni. Nuzi dia dah tengok kawan dia tu kan dengan pakai seluar nipis je, dia pun ikutkanlah juga. Dia naiklah ke atas. Yelah, masa Nuzi tarik Rin keluar, Rin tu tak standby pun dengan baju lengkap kan. Bukannya tak pakai baju korang, tapi simple-simple je lah. Kawasan situ kan sejuk. Semasa mereka masuk dalam bilik tu semula, Aira dah tak ada. Dia dah keluar. Dia WhatsApp pada Nuzi yang bahawasanya dia keluar tu, dia nak cari sarapan, dia dah lapar. Rin dia pun suruhlah Nuzi ni mandi, dan Rin pun tidur. Macam tu, dia dah suruh si Nuzi tu mandi, dia pun pergilah tidur kan. Tengah sedap-sedap Rin ni tidur, Nuzi dia goncang-goncangkan pula badan Rin ni. Macam ada gempa bumi 10 skala Richter tau. Dia suruh Rin bangun sebab dia cakap, lepas dia keluar dari bilik air, dia nampak lembaga hitam baring sebelah Rin. Rin memang mengantuk sangat. Dia malas tau nak layan dengan si Nuzi ni. Rin dia beralih tempat tidur, lepas tu dia sambunglah tidur balik semula. Dia penat lah macam tu kan. Pukul 11 pagi lebih kurang macam tu lah, Nuzi dia kejutkan Rin tau. Dia kejutkan sekali lagi sebab geng yang lain ajak makan. So tak adalah nak kejutkan tunjuk ada lembaga pula kan. So Rin dia tahu memang masa yang Nuzi bagi tahu tu memang ada benda sebenarnya atas katil tu, sebab Cameron Highland tu sejuk. Masa mereka masuk dalam bilik tu, memang bilik tu dah sejuk, tapi sejuk yang Rin rasa tu lain macam. Masa Rin baring tidur dekat katil tu, Rin rasa atas tilam tu panas dia, seolah macam panas kena panggang dengan api tau. Panas tu terasa dekat sebelah tempat yang Aira baring sebelum tu kan. Nuzi nampak kan something dekat sebelah Aira tidur. Then Suzy apa nama, Nuzi nampak juga sekali lagi kan something yang baring sebelah Rin tidur. Tempat yang sama je. Rin dia dengar tau bunyi berkeruh dekat sebelah dia tu. Tapi yang pastinya bunyi tu bukan bunyi Nuzi berkeruh, sebab Nuzi tak tidur pada waktu tu. Tapi Rin dia tak nampak apa-apa, so dia tetap tak nak keruhkan keadaan. Nuzi je lah yang pucat lesi bagaikan tubuh yang tak berdarah. Nampak sangatlah dia punya cuak dekat situ kan. Sebab maybe lah Nuzi ni first time kot bagi dia untuk nampak kepada perkara macam tu. Berbanding si Rin ni dia dah biasa kan. So mereka makan tengah hari dekat satu warung. Selepas selesai makan tengah hari, mereka jalan-jalan dekat kawasan berdekatan je dengan tu. Selepas tu geng Nuzi ni dia suggest lepak dekat Lata Iskandar. Semasa perjalanan turun ke Lata Iskandar ni, banyak sangat kejadian mulut celoper. Dan tempiasnya Rin yang kena teruk tau. Sebab apa dikatakan mulut celupar? Kisah Lata Iskandar ni macam ni.
Mereka turun selepas jalan-jalan dekat ladang teh dan sampai di Latar Iskandar lebih kurang pukul 4 petang. Macam tu lah. Rin dia ingat lagi masa tu handphone si Suzy tu bunyi azan, tandanya dah masuk waktu asar. Sampai je dekat Latar Iskandar, mereka ni nak melepak dekat air terjun. Rin dia malas nak ikut sebab dia memang seram-seram sikit kalau air terjun ni kan. Maklumlah, Rin kan dia boleh rasa, boleh nampak macam tu kan. So Nuzi dia ajak Aira temankan dia, tapi Aira tak nak sebab Aira nak pergi ke tempat lain dengan kawan dia yang seorang lagi. Akhirnya Rin jugalah yang perlu temankan si Nuzi ni. Nasib Rin tak baik tau pada hari tu sebab Rin kena tegur dengan penghuni dekat situ. Masa Rin dia ikut Nuzi menuju ke kawasan air terjun tu, baru je nak pijak jambatan air terjun tu, telinga Rin ni berdesing panas sebelah kanan. Nuzi cakap telinga Rin ni merah tau, macam seolah-olah macam telinga yang kena piak kuat macam tu. Masa tu Rin dia rasa dia ada nampak kelibat perempuan pakai kebaya biru dan perempuan tu cakap, "Kenapa kau orang datang sini masa ni? Tak tengok ke pukul berapa?" Lepas tu perempuan tu hilang, gaib. Tanpa hiraukan teguran tu, lepas tu mereka main juga dekat air terjun tu dan Rin dia duduk dekat batu yang berada berdekatan dekat situ. Nuzi tiba-tiba je dia nak pergi ke tengah-tengah air terjun tu sebab dia nak duduk dekat atas batu yang memang ada dekat tengah-tengah tu tau. Sesiapa yang pernah pergi ke air terjun Latar Iskandar memang tahulah landscape dia macam mana. Rin dijerit dekat Nuzi tu supaya jangan pergi, tapi Nuzi tu dia degil tau. Rin dia malas nak layan dengan kerenah si Nuzi ni. Tak sampai 10 minit Nuzi dah ada dekat sebelah Rin sambil gesa Rin turun dari kawasan tu. Rin dia panggil lah Luf dengan Mia turun sekali tau. Diorang tak nak. Rin cakap lah dekat Nuzi tu bahawasanya ada kepala air nak datang, macam tu lah. Lepas dengar ada kepala air nak datang tu, barulah si Nuzi tu kecoh-kecoh keluar daripada dalam air tu, naik ke darat tau. Rin dia tak tahulah kalaulah betul ada kepala air datang ke tak, sebab yang Rin tengok tau masa tu sebenarnya korang macam ni. Rin dia dah nampak dalam air tu ada macam buih-buih, macam seolah-olahnya ada orang bernafas dalam air dekat satu lekuk batu dekat air terjun tu, berdekatan je dengan kawan dia Nuzi tu kan. So dia rasa risau dengan Nuzi tu sebab dia tak sure apa yang berada dekat situ, tapi yang dia sure memang ada something dekat situ. Sebab tu dia cakap dia tak tahu sama ada itu kepala air ataupun tidak. Yang pasti dia nak selamatkan kawan dia. So dia panggil kawan dia suruh naik. Tak ada alasan, that's why lah dia bagi alasan ada kepala air macam tu lah. Mereka pun tinggalkanlah tempat tu, tak adalah nak stay lama-lama kat situ kan. So mereka pergi makan dekat kedai makan depan kawasan tu juga. Rin dia seorang je yang tak makan sebab dia rasa macam tak selesa, dia rasa lawyer tekak tau. Dalam pukul 6 petang mereka mula bergerak balik ke KL. Masa tu dalam kereta yang aircon dia full, Rin dia peluh melencun sebab panas membahang tau. Mia pula dia mengomel kata kereta dia berat. Bila kereta berat, aircon tu macam tak nak berfungsi dengan baik tau. Bila mereka nak sampai dekat hentian RNR Tapah, tiba-tiba kereta Aira pula berasap. Mereka semua dah jadi panik bila berhenti dekat hentian. Sebab apa tau? Sebab rupanya bila mereka tengok kereta Aira tu, rupanya tangki kereta Aira tu dah bocor, tangki air kan. Sebab itulah kereta tu dah berasap dengan teruk. Lama jugalah mereka berhenti dekat situ. Jadi mereka terpaksa rehatkan kereta tu dekat situ. Sampai ke KL, kereta Mia masih lagi berat dan rasa panas. Aircon kereta Mia tak ada rasa langsung.
Dia hantar Rin dengan Nuzi sampai ke rumah mereka tau. Rin balik, dia terus mandi dan terus tidur. Tak tahulah apa jadi pada kereta si Mia tu seterusnya. Esoknya Rin dia demam panas. Sebulan jugalah Rin kena demam panas tau. Bawa pergi klinik, pergi hospital, doktor cakap demam biasa. Makan antibiotik macam makan nasi tapi tak sembuh juga. Akhirnya mak Rin panggil Rin ni balik kampung. Lepas tu jumpa orang yang pandai berubat. Perubatan cara yang betul lah, bukan bomoh tau. Okey, selepas tu semasa berubat tu, orang yang merawat tu kata ada benda marah dengan gurauan mereka tu. Tapi Rin yang kena, sebab Rin ni dia boleh rasa dan boleh nampak pada perkara mistik. Tambah lagi badan Rin ni lemah masa tu sebab Rin dia stres dan dia tak cukup tidur. Rin kalau tak cukup tidur memang dia senang kena kacau dan dia mudah untuk demam. Gangguan yang buat benda tu marah sebenarnya semasa mereka turun dari Cameron Highland tau. Cameron Highland ke Latar Iskandar. Sebab mereka ada lalu satu tempat perkuburan. Tempat tu dekat sebelah kiri kalau kita turun dari atas lah. Masa tu Nuzi dia kata tempat tu mesti ada hantu, ada penunggu. See, mulut dia boleh cakap kan? That's why lah kubur kan, orang selalu cakap tempat tu ada hantu, tempat tu ada penunggu, scan kan. Disebabkan Rin yang nampak dulu, jadi hantu tu akan kacau Rin. Selamba je dia cakap macam tu tau. Sebab dia tahu Rin ni boleh nampak. So Nuzi ni dia bergurau sebenarnya, tapi cara dia bergurau tu memang agak salah, kasar lah kan. Rin rasa kereta Mia tu panas, lepas tu dia rasa lain macam tau. Rin cakap dekat Nuzi, jangan celupar sangat mulut boleh tak? Ni kan tempat orang. Luf pula dia menokok tambah pula. Kalau bunian ikut balik kan bagus, boleh buat kawan. Macam tu. Dia orang gelak-gelak je sambil cakap, sambil gelak-gelak je. Sementara tu Rin memang dah serius. Benda yang mengacau tu memang jenis yang suka menyakitkan orang, tak kisah orang buat salah ke tak dengan dia tau. Mana ada hantu ni, benda-benda macam tu nak pilih, dia ni baik lah, kita kacau dia lah, dia ni jahat lah, kita kacau dia. Tak ada. Kalau dia nak kacau, dia kacau je. Dekat sini Rin nak pesan pada kita semua supaya jangan celupar sangat mulut dan jangan bergurau tak kena tempat tau. Jangan asyik nak cari bunian je. Jangan asyik nak cakap bila jumpa. Contoh kan, rumah tu berpuaka, rumah tu ada hantu. Kau tahu tak rumah tu ada hantu, cuba kau tengok rumah tu. Jangan. Sebab kalau kita boleh lalu kawasan macam tu, maksudnya perlu lalu kawasan tu, just lalu je. Bismillahirrahmanirrahim, lalu je. Tak perlu pun kita nak menegur kawasan tu. Macam tu lah. Apa pun sentiasa berhati-hati di jalan raya. Tak kira lah jalan tu berhantu ke tak ke, asalkan kita tahu atas jalan raya tak sesuai untuk bergurau dan bermulut celupar. Sebaiknya sentiasa berdoa agar dipermudahkan dan dilindungi sepanjang perjalanan agar selamat sampai ke destinasi. Satu lagi korang tengah drive tu, jenguk-jenguklah sekali meter korang. Manalah tahu kod-kod dah terlebih dari had kelajuan. Tambah-tambah nak musim perayaan ni kan, pandu cermat jiwa selamat. InsyaAllah selamat hari raya. Bye korang. Assalamualaikum. Sekian saja satu kisah yang agak panjang yang Kak sampaikan pada kali ini. So korang, Akak nak minta maaf kalau ada kekilafan Akak pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan perkara yang tak elok jangan ikut. So korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe pada channel ini. Bye. Assalamualaikum. Bye.